Missing someone. Terima kasih Dr. Aswati atas pengajaran dan ilmu yang diberikan kepada kami. Saya Nur Syamina Husna binti Muhammad Nazri bernombor matrik 164427 ingin membuat refleksi diri berkaitan dengan tajuk saya iaitu kemahiran komunikasi dalam menyelesaikan konflik dalaman. Setelah banyak kerja khusus yang kami lakukan, saya sedar di kalangan mahasiswa masih ada lagi yang mempunyai isu komunikasi. Begitu juga dengan saya juga mempunyai isu komunikasi dengan orang lain. Jadi saya ingin menambah baik diri saya dengan mengaitkan ruler dalam isu ini. Saya dapat mengetahui beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah kurang keyakinan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kerana saya sedar saya seorang bakal guru kepada generasi akan datang. Jika saya tidak mempunyai keyakinan diri dalam bercakap di halayak ramai, bagaimana saya sebagai seorang guru ingin memberi contoh dan memberi tunjuk ajar yang baik kepada pelajar saya nanti. Baiklah, saya bukan hanya memfokuskan isu ini kepada interpersonal, malah kepada intrapersonal juga. Saya sedar saya juga mempunyai masalah memahami perasaan sendiri. Jika saya ingin memberitahu kepada orang lain tentang saya tersinggung hati ataupun marah kepada mereka, saya tidak tahu untuk berkomunikasi dengan mereka. Jadi apabila saya belajar subjek ini, saya dapat mengetahui beberapa langkah berdasarkan ruler untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Oleh yang demikian, pertama sekali saya perlu mengetahui punca utama apabila saya marah atau tersinggung hati. Jadi saya boleh berterus terang dengan baik kepada orang ramai. Begitu juga kepada orang lain juga, kerana saya dapat mewujudkan satu kepercayaan diri saya dengan orang lain kerana saya dapat memahami punca emosi mereka. Jadi kami berdua dapat mewujudkan satu komunikasi dua hala tuju, satu komunikasi dua hala, dan dapat meluahkan segala perasaan kami. Jadi oleh itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Laila Ainan binti Tuan Mustafa, memegang nombor kad matrik 162328. Dan sekarang saya akan membuat sedikit perkongsian mengenai pengalaman saya yang boleh dikaitkan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu kemahiran komunikasi dalam penyelesaian konflik dalaman berdasarkan intrapersonal dan interpersonal. Jadi, dahulu saya merupakan seorang individu yang boleh dikategorikan sebagai penyendiri ataupun lebih dikenali dengan terma introvert. Sikap introvert ini menjadikan saya dahulu seorang yang suka menyendiri, tidak suka menjadi tumpuan, sangat lemah dalam berkomunikasi dan paling jelas ialah kurang keyakinan diri. Saya takut untuk menggarah sebarang cabaran kerana tidak mahu keluar daripada kotak keselesaan. Saya merasakan diri ini tidak cukup baik jika dibandingkan dengan orang lain. Tidak setanding mereka, tidak sepandai mereka. Saya merasakan diri ini sangat rendah sehingga satu tahap saya beranggapan saya tidak layak untuk berkata-kata. Namun, saya tidak membiarkan sikap itu memakan diri saya selamanya. Setelah tamat persekolahan, saya mula berfikir, sampai bila saya ingin meneruskan hidup seperti ini? Jadi, pada suatu titik, saya mula tekad untuk mengubah cara pandangan saya terhadap kehidupan. Bermula dari situ, saya banyak melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang memerlukan komunikasi dengan orang lain. Di situ, saya mula sedar bahawa saya tidak bersendirian dan ternyata masih terdapat ramai lagi orang di luar sana yang menghadapi masalah yang sama. Justru itu, ini merupakan pengalaman saya sendiri yang dapat dikongsikan berkait dengan kemahiran komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dengan ini, setiap individu harus mahir dalam kemahiran komunikasi bagi menyelesaikan masalah konflik dalaman, tidak kira dalam diri sendiri ataupun dengan orang lain. Dengan mempunyai kemahiran ini, kita dapat bergaul dengan khalayak tanpa rasa tidak percaya diri ataupun kurang keyakinan diri. Hal ini sekaligus dapat membina keyakinan diri supaya lebih berkeyakinan dan bersemangat apabila berhadapan dengan orang lain.
Apabila kita berjaya menyelesaikan masalah konflik dalaman yang ada dalam diri kita, kita pasti dapat memahami diri kita sendiri dan orang lain. Akhir kata, melalui tugas ini saya dapat mengetahui dengan lebih jelas dan mendalam mengenai isu kemahiran komunikasi ini. Isu ini sangatlah penting dan dari situ saya dapat lihat adanya perubahan yang ketara dalam diri saya. Yang pertama, saya mula mengenal pasti kekuatan yang ada pada diri saya. Saya yang dahulunya sangat tidak berkeyakinan, kini tampil lebih yakin dengan diri sendiri. Kini saya tidak lagi gentar untuk menyuarakan pendapat dan saya tidak kisah sekiranya perlu melibatkan diri dalam aktiviti yang memerlukan banyak interaksi dengan orang lain. Oleh itu, apa yang saya belajar di sini ialah sekiranya kita tidak berani untuk berkomunikasi, maka tidak akan ada apa yang berubah. Tiada apa yang mustahil dalam kehidupan ini. Setiap orang boleh melakukan apa jua yang diinginkan, sama ada mahu dengan tidak sahaja. Jadi, setakat itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Hanis binti Abdul Rashid, nombor matrik 161748. Baiklah, pada kali ini saya akan berkongsikan pengalaman saya berdasarkan tajuk kita pada kali ini, iaitu kemahiran komunikasi dalam penyelesaian konflik dalaman berdasarkan konsep intrapersonal dan interpersonal. Baiklah, saya berdasarkan pengalaman saya dahulu merupakan seorang yang mudah berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kelemahan saya adalah saya sukar untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada saya. Maksudnya, saya mengalami satu ketakutan ataupun kurang keyakinan diri ketika saya ingin berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada saya, terutamanya mereka yang terdiri daripada golongan-golongan yang sebaya dengan ibu dan bapa saya. Kelemahan ini saya sedari ketika saya ingin bertanyakan kepada seseorang yang tidak saya kenali, terutamanya mereka yang golongan sebaya dengan ibu dan bapa saya, pakcik ataupun makcik. Saya mengalami satu ketakutan dan tidak yakin untuk bertegur sapa dan bertanya kepada mereka. Jadi, apabila saya menyedari tentang kelemahan saya sendiri di sekolah menengah, terutamanya di tingkatan 6 dahulu, saya mula untuk keluar daripada zon selesa saya dengan cara saya melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang lebih tua dari saya ini. Sebagai contoh, semasa sekolah dahulu, saya menyertai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong di masjid, gotong royong diadakan di kawasan perumahan saya. Dengan ini, melalui aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang saya ikuti dapat membantu saya mengatasi kelemahan diri saya sendiri. Akhir sekali, melalui tugasan ini juga saya dapat mempelajari dan mengetahui dengan lebih mendalam mengenai kemahiran komunikasi ini. Justru itu, bagi saya amatlah penting untuk kita cuba keluar daripada zon selesa dan cuba untuk melibatkan diri dalam mana-mana aktiviti kemasyarakatan untuk mengasah kemahiran komunikasi kita. Terutamanya kepada diri saya sendiri yang bakal bergelar seorang guru, kemahiran komunikasi merupakan satu kemahiran yang sangat penting, terutamanya ketika saya bakal melalui bidang pekerjaan saya pada suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam saya sayang USM. Saya Nurul Atira Maisar binti Kasim, pemegang kad nombor matrik 161580. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang refleksi diri saya berkaitan tugasan. Baiklah, refleksi diri saya tentang tugasan ini dapat saya simpulkan ia satu pengalaman dan pengetahuan yang baru buat diri saya. Semasa saya melaksanakan tugasan ini, saya memberikan komitmen sepenuhnya ketika bekerja dalam kumpulan. Hal ini demikian kerana untuk menghasilkan sebuah idea yang menarik dan berkesan, ia memerlukan banyak buah fikiran. Akan tetapi, ada ketika saya tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ahli kumpulan kerana faktor kesihatannya tidak mengizinkan. Kami telah bersepakat memilih tajuk kemahiran komunikasi kerana saya dan ahli kumpulan yakin bahawa masalah komunikasi adalah masalah utama dalam kalangan pelajar. Justru itu, dari kemahiran komunikasi, kami telah kupaskannya dari segi interpersonal dan intrapersonal. Saya dan ahli kumpulan turut melaksanakan temubual terhadap seorang responden tentang kefahaman beliau tentang penyelesaian konflik dalaman interpersonal dan intrapersonal.
Berdasarkan definisi hasil temu bual, kami telah berjaya mewujudkan satu isu untuk dikupaskan bersama rakan-rakan kuliah lain. Melalui isu itulah, saya dan ahli kumpulan mengaplikasikan konsep ruler untuk menyelesaikan isu ini. Dengan adanya ruler, saya dan ahli kumpulan dapat menerangkan faktor-faktor berkaitan isu dari segi interpersonal dan intrapersonal, langkah-langkah untuk mengatasi isu dari segi intrapersonal dan interpersonal, serta kesan-kesan penyelesaian konflik dalaman iaitu intrapersonal dan interpersonal. Oleh itu, sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan ini, saya dapat memahami dengan baik konsep intrapersonal dan interpersonal. Konsep-konsep ini sangat penting dalam perkembangan diri remaja atau pelajar kerana ia mampu menunjukkan sifat atau sikap seseorang individu tersebut. Daripada tugasan ini juga, saya telah mendapati bukan saya seorang sahaja yang pernah mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang ramai, tetapi orang lain pun turut merasakan perkara yang sama dengan saya. Setelah isu ini dibincangkan lebih mendalam, kini saya tidak lagi menghadapi kesukaran untuk berkomunikasi dengan orang ramai kerana saya telah mempunyai pengetahuan tentang penyelesaian konflik dalaman tentang isu ini. Saya berharap pada masa akan datang, perkara ini dapat menjadikan motivasi buat individu lain di luar sana. Sekian, itu sahaja refleksi diri daripada saya, Nura Atira Maisara binti Kasir.